Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Kes penculikan dan pembunuhan kanak-kanak menjadi perhatian ramai, apatah lagi apabila ada di antaranya berakhir dengan kehilangan yang tragis. Ketika berita terpampang di dada akhbar dan heboh diperkatakan, ramai merasakan tiada lagi tempat selamat untuk anak-anak bermain melainkan di depan mata ibu bapa atau di rumah sendiri. Kebimbangan tidak pernah reda memikirkan keselamatan anak-anak, apatah lagi apabila kini pelbagai dakwaan kes culik berlaku di pelbagai lokasi di seluruh negara. Mengimbas kembali kisah tragis menimpa anak-anak di Malaysia, berikut adalah senarai beberapa kes yang pernah menggemparkan negara dan pastinya meruntun jiwa apabila mengimbau kembali kes-kes melibatkan insan yang tidak berdosa ini. Yang menambahkan rasa kekesalan adalah ada di antara kes ini masih lagi dalam siasatan dan pelaku kejamnya masih bebas di luar sana, yang memungkinkan terdapat mangsa lain lagi yang akan menerima nasib yang serupa. Nurul Huda Abdul Ghani merupakan anak bongsu berusia 10 tahun yang sering dipanggil manja. Pada 17 Januari 2004, kanak-kanak ini telah menunggang basikal untuk keluar membeli ikan dan telur buat keluarga di sebuah kedai yang terletak 500 meter dari rumahnya. Namun sehingga jam 12.45 tengah hari, Nurul Huda masih tidak pulang ke rumah hingga menimbulkan kebimbangan ahli keluarga yang lain. Mereka seterusnya membuat laporan polis sehingga membawa kepada penemuan tubuhnya yang sedang nyawa-nyawa ikan di tandas Stesen Janakuasa Tenaga Nasional Berhad TNB. Mangsa kemudian disahkan meninggal dunia sebaik tiba di pusat kesihatan. Pengawal keselamatan TNB Muhammad Abbas Danus Baksan telah didakwa atas kesalahan merogol dan meliwat mangsa, namun suspek dilaporkan bebas daripada dakwaan membunuh mangsa dan sekaligus menyebabkannya terlepas dari hukuman gantung. Mahkamah hanya menjatuhkan hukuman maksimum penjara 20 tahun dan 24 sebatan. Malangnya, suspek terlepas daripada hukuman sebatan pada tahun 2008 kerana sudah berumur 52 tahun. Dia dikatakan sudah terlalu tua untuk menjalani hukuman itu. Tragedi melibatkan pembunuhan kejam seorang kanak-kanak, Nurin Jazlin Jazimin berusia 8 tahun, bermula selepas dia dilaporkan hilang ketika keluar ke pasar malam berhampiran rumahnya di Seksyen 1 Wangsa Maju. Pelbagai usaha dilakukan melalui media dan orang ramai termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO bagi mengesan murid tahun 2 Sekolah Kebangsaan Desa Setapak, Kuala Lumpur itu. Pada pagi 17 September 2007, sebuah beg sukan yang ditinggalkan di hadapan sebuah rumah kedai di PJS 1 Palang 48 Petaling Jaya ditemui oleh pemilik kedai. Beg itu mengandungi mayat seorang kanak-kanak yang mengalami kecederaan parah. Ibu bapa mangsa pada mulanya mengekalkan harapan bahawa anak perempuan mereka mungkin masih hidup dan merupakan mangsa beberapa panggilan palsu daripada orang awam yang mendakwa bahawa Nurin berada di bawah jagaan mereka. Namun hasil daripada ujian DNA telah mengesahkan mayat itu merupakan Nurin Jazlin. Pihak polis percaya yang mangsa telah mati lebih daripada 6 jam sebelum penemuan itu. Mayatnya kemudian dituntut oleh keluarganya di Hospital Kuala Lumpur HKL dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Ibu Kota Setapak, Kuala Lumpur pada 21 September selepas solat tengah hari Jumaat. Ketika itu, pihak polis telah berusaha sedaya upaya mengesan pembunuh yang terlibat melalui hasil rakaman kamera litar tertutup CCTV kejiranan setempat di lokasi tempat tinggal kanak-kanak itu, namun tidak dapat gambaran yang jelas kerana rakaman itu kabur. Lagi pula CCTV berkenaan bukan dipasang oleh pihak berkuasa di kawasan perumahan itu tetapi milik individu. Polis sukar mengesan nombor pendaftaran motosikal yang digunakan si pelaku dan tidak dapat mengecam wajahnya kerana rakaman tidak jelas. Walaupun menyukarkan polis untuk menjalankan siasatan ketika itu, namun mereka mengambil pendekatan untuk menghantar sampel rakaman CCTV ke Amerika Syarikat untuk dianalisis. Namun pengesanan suspek utama sukar dibuat. Ekoran gambar pelaku tidak dirakam dengan jelas dan sehingga kini masih bebas.
Nurul Nadirah Abdullah atau lebih mesra dipanggil Dirang berusia 5 tahun dilaporkan hilang pada 1 Mac 2012. Dirang dikatakan telah keluar untuk membeli mi segera dan telur di sebuah kedai runcit di bawah rumahnya di flat Seri Delima, Bandar Seri Alam. Sama seperti kes kehilangan yang lain, Dirang telah ditemui mati akibat dibunuh dan dibakar pada 8 Mac 2012. Pencarian Dirang berakhir selepas sekujur mayat rentung ditemui di sebuah tapak perumahan terbengkalai di Damai, Masai dan disahkan identitinya. Suspek yang diberkas polis dikatakan mencekik Dirang sehingga maut sebelum mayat kanak-kanak itu dimasukkan ke dalam lubang lalu dibakar. Motifnya adalah kerana suspek tidak berpuas hati, dihina dan dipandang rendah oleh nenek Dirang. Suspek dijatuhkan hukuman gantung sampai mati pada tahun 2013 selepas didapati bersalah membunuh. Nur Amila Idrus Nur Syam berusia 5 tahun merupakan seorang anak yang pintar. Pantang mendengar bunyi azan, kanak-kanak tersebut akan terus ke surau atau masjid untuk menunaikan solat secara berjemaah. Dia dipercayai hilang pada 11 Ogos 2013 selepas keluar menunaikan solat maghrib di surau yang terletak 20 meter dari rumah ibu tirinya di Jinjang. Walau bagaimanapun, mayat mangsa akhirnya ditemui pada 18 Ogos kira-kira jam 12.30 tengah hari di kawasan semak dekat Kampung Kemensah, Hulu Kelang. Susulan penemuan mayat tersebut, kes Nur Amila diklasifikasikan sebagai kes bunuh. Lebih menyedihkan, suspeknya merupakan suami kepada kakak tiri Nur Amila yang dikatakan telah mengikat kaki dan tangan mangsa dan membuang mayatnya dari atas tebing yang berketinggian 20 meter. Malah difahamkan juga ketika mayat ditemui, kepalanya telah terpisah dari badan. Motif pembunuhan dikatakan berpunca daripada hutang dan suspek bakal dihukum gantung sampai mati. Kes-kes ini amat terkesan di hati apabila membayangkan mangsa-mangsa tragedi ini kebanyakan baru sahaja mengenali dunia ini tetapi belum sempat mengerti sepenuhnya apa yang berlaku di sekeliling mereka. Nyawa pula telah diragut dengan kejam. Marilah kita doakan semoga keluarga semua mangsa tabah menghadapi dugaan yang berat ini. Sudah sampai masanya masyarakat, pihak berkuasa dan pemimpin negara mengambil serius dan melaksanakan tindakan agresif bagi membendung gejala sakit lagi kronik dan tidak berperi kemanusiaan orang yang zalim terhadap kanak-kanak. Kes sebegini bukanlah isu baru, malah negara telah merakamkan banyak lagi kes melibatkan kanak-kanak Malaysia yang tidak berdosa dibunuh kejam. Berikan si pelaku kejam ini hukuman yang seberatnya di dunia untuk dijadikan ikhtibar, dan bagi pelaku yang terlepas hukuman di dunia pula, kita tidak tahu apa hukuman yang menunggunya di akhirat nanti. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada kesemua mangsa. Sekian.